Ini dia mesin yang kita akan review kali ni, iaitu Gamer Assassin daripada Bulzan. Ok, actually mesin ni ada beberapa variasi saiz yang boleh dipilih, iaitu saiz daripada 500, 1000, 2000, 3000, 3000H, 4000, 5000 dan 6000. Itu adalah daripada segi pilihan saiz. Pada segi pilihan warna pula adalah satu warna saja dikeluarkan, iaitu kombinasi warna silver, warna hitam dan juga warna emas. Memang menarik mesin ni. Dia punya spesifikasi pula adalah 5.2:1. Dia punya maximum drag dia 8 kg dan jumlah ball bearing digunakan adalah 4+1 ball bearing sahaja. Jadi harga untuk Gamer Assassin daripada Bulzan ni adalah sekitar RM120 sahaja. Jadi berdasarkan spesifikasi daripada segi reka bentuk dia dengan harga yang ditawarkan, adakah ianya berbaloi untuk dibeli? Jadi jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Anda bersama saya Fazli Mahdi di dalam Dropback TV. Okey, jadi itu tadi serba ringkas berkenaan dengan mesin yang kita akan review kali ini, iaitu Gamer Assassin daripada Bulzan. Jadi, apa yang boleh kita cakap, mesin ni dia punya jenama akhir-akhir ni memang bukan dia punya mesin, dia punya jenama. Jenama dia melonjak naik akhir-akhir ni sebab dia banyak orang cakap menghasilkan mesin-mesin yang berkualiti tinggi dengan harga mampu milik. Actually ada yang mesin dia daripada harga bawah RM100 sampailah ke RM300 ke RM400 macam tu. Tapi actually bawah RM150 dia pun dah orang cakap dah boleh dikatakan agak baik juga mesin dia. Jadi kita akan review iaitu untuk siri Gamer Assassin. Macam korang tahu tadi dia ada banyak variasi, iaitu variasi daripada saiz 500 sehingga ke 6000. Jadi di tangan saya ni adalah untuk variasi 3000. Jadi kalau macam tak ada apa lagi, kita boleh straightforward. Kita tengok spesifikasi untuk saiz 3000 ni, dia didatangi dengan 4+1 ball bearing. Dia punya gear ratio adalah 5.2:1 dan maximum drag dia adalah sebanyak 8 kg. Berat keseluruhan mesin ni adalah 275 gram sahaja. So pada saya untuk saiz 3000 dengan spesifikasi yang diberi pada saya dah cukup lah, memadai lah. Berdasarkan harga dia pun di bawah RM120 dah boleh dapat sebiji. Okey, jadi tanpa buang masa kita fokus dulu pada bahagian spool. Okey, kita tengok dulu pada bahagian spool dia. Okey, spool yang diberi kepada kita ni adalah dalam material jenis aluminium, CNC aluminium. Macam kita semua tahu, majoriti sekarang mesin pancing semua pakai aluminium dah sekarang. Dia punya spool, dia punya reka bentuk pun kalau kita tengok dekat sini pun dia agak simple tapi menarik, padat. Padat dengan tulisan, lepas tu dia ada corak lubang-lubang macam tu kan. So memang agak menarik dia punya reka bentuk, dan daripada segi warna yang dia pakai pun memang ada ciri-ciri, orang cakap ciri-ciri yang menarik, garang sikit kat tu, sebab dia gunakan kombinasi warna emas dan warna hitam pada bahagian spool. Dekat bahagian body digunakan warna, kita boleh cakapkan warna seakan-akan warna grey, warna silver, tapi silver yang jenis gelap tu. Dia tak ternampak terlalu terang. Jadi mesin ni totally kita akan nampak dark tau, gelap. Okay, jadi kita fokus dulu pada bahagian spool. Okay, macam kita tahu dekat sini tadi, spool ni adalah mesin ni untuk dah saiz 3000. Dan kapasiti tali dekat sini yang kita boleh tengok kat sini, dia kata untuk saiz 0.25 boleh masuk sehingga 250 meter dan boleh pergi sehingga 130 meter untuk diameter 0.35. Jadi untuk saiz 3000 ni dengan keadaan diameter yang macam ni, boleh pergi 0.25, boleh pergi sampai 250 meter, pada saya dah cukup dah. Okey, especially siapa yang suka pakai monofilamen tu. So untuk tali-tali monofilamen yang jenis yang dia punya diameter sekitar 0.25, 0.2 macam tu, so kau jangan risau, dia boleh masuk banyak sehingga 250 meter. Sebab kalau korang ambil tali yang kuat-kuat sekalipun tak guna, sebab dia punya maximum drag 8 kg saja. Tapi apa-apa pun kita akan test nanti, kita akan tengok sebetul-betulnya berapa dia boleh hentam di sini. Okey, itu adalah daripada segi kapasiti tali. Dan korang tengok dekat bahagian spool ni, gulungan tali ni, dia ada letakkan ciri-ciri engrave lah, supaya memberi lebih cengkaman pada tali tadi, supaya tak mudah berpusing dan sebagainya lah. Actually benda tu selalu terjadi untuk yang siapa yang memilih untuk pakai yang jenis braided.
Tapi yang untuk jenis pakai monofilament ni jarang sikit ada masalah yang orang cakap apa, tali 110 tu pusing. Dia boleh jadi juga tapi jarang lah, tak macam braided. Sebab braided ni dia benang tu, lama-lama dia akan kembang. So bila kembang tu dia dah tak grip kan. So untuk mesin ni dia ada bagi extra grip dekat tengah tu, dan ada juga jalur warna emas dia letak dekat situ. Memang orang cakap tu totally mesin ni ada dia punya corak. Memang menarik. Dan daripada segi pin dalam pula, kalau kita tengok pin dalam ni normal dia pakai jenis orang cakap apa, jenis yang spring macam ni. So bunyi pun kita tahu kalau pakai spring ni bunyi tak berapa kuat. Tapi kalau kata korang nak juga pakai mesin ni sebab daripada segi reka bentuk dengan spesifikasi dia kan, so korang boleh custom pakaikan plate lah, pakai yang jenis plate macam tu. So tak ada masalah. Tapi kena ingat kalau korang pakai yang jenis plate macam tu, dia memang mudah patah sikit lah nak dibandingkan jenis spring. Cuma dia kelebihan dia lebih kuat bunyi berbanding yang jenis spring. Okey, jadi itu saja berkenaan dengan spool tadi. Tak ada apa-apa yang ciri-ciri tambahan selain daripada reka bentuk yang menarik dan juga ciri-ciri yang ditekankan dekat sini lah. Dan kalau korang tengok dekat bahagian depan ni pun dia letak dengan tulisan spesifikasi apa benda yang orang cakap apa, berkaitan dengan mesin ni tadi lah. So dia tak biarkan kosong. Memang menarik. Dan dia ada macam kita cakap tadi, dia letak jalur-jalur emas. Totally memang cantik di sini. Okey, so kita fokus kepada bahagian body pula. Okey, body ni diperbuat daripada ABS. Material yang digunakan adalah ABS, bukannya besi, bukannya plastik, tapi adalah ABS. ABS yang digunakan adalah jenis ABS yang mampat, yang padat. Dan dia punya, pada saya lah, daripada mata saya tengok reka bentuk dia memang sangat cantik. Reka bentuk dia memang sangat cantik. Actually kalau korang tengok memang simple tau, tapi kalau tengok depan-depan memang dia ada shape dia tau. Dia ada buat shape, so tak nampak lah mesin ni macam terlalu kosong, terlalu simple. Dia ada shape dia dengan lubang yang dia buat ni kan. Memang menarik. Dan dia punya atas pun ada tulisan lah, Bozen Brutal Angler lah. Okay. Dan dia punya kayuhan diberi kita dalam jenis aluminium juga. Tapi aluminium yang kita cakap aluminium jenis padat lah, yang padu lah. Okay. Sebab macam banyak kali kita cakap, benda yang part mesin ni yang perlu ditekan kekuatan adalah pada bahagian batang ni tadi dan juga bahagian kayuhan tadi lah. Dan dia punya kayuhan ni tadi jenis interchangeable. Dia jenis screw in yang di mana korang boleh ubah sama ada kayuhan sebelah kiri ataupun kayuhan sebelah kanan. Dan dia punya knob yang dia bagi ni pula ada jenis Eva knob. Okey, Eva knob ni macam kita tahu dia jenis sponge yang jenis keras dan dia sedap pegang lah, dia anti slip. Dan dia punya pada bahagian batang ni pun kalau kita tengok dekat sini, walaupun dia bagi dalam bentuk material ABS yang padat, dia ada tekankan ciri-ciri kekuatan dekat sini, di mana kalau korang tengok dekat sini, okay, batang ni dia buatkan sedikit tebal. Ketebalan yang dia bagi tu adalah dia dekat point yang di mana orang selalu menghadapi masalah bahagian sini patah. Okay? Banyak kita tengok yang dia orang pakai mesin-mesin yang bawah RM100, bawah RM150 ni dia mudah patah. Jadi untuk siri Gamer Assassin ni daripada Bozen ni, dia tekankan dekat bahagian yang mudah patah tu, dia berikan sedikit ketebalan. Ketebalan dan dia punya shape pun tak terlalu tajam. Sebab kita tahu kalau shape yang dia buat tu terlalu tajam, bengkok ke belakang, dia akan mudah patah. Tapi dia buat shape tu dekat sini, lengkungan dia agak smooth lengkungan, dan dekat bahagian sini adalah tebal. Dan totally, seriously saya cakap memang tebal. So pada pendapat saya, untuk kekuatan mesin ni, kalau kita tak pandang daripada segi material dia, kalau kita tengok daripada segi ciri-ciri yang ditekankan, memang padu mesin, memang kuat. Okay? Dan dekat bahagian rotor dia pun, kalau kita tengok dekat sini, dia ada letak ciri-ciri corak-corak yang menarik. Okay, so tak ada nampak lah spool rotor ni tadi nampak kosong. Dia ada engrave, ada lubang-lubang juga. Sama juga dekat bahagian tepi ni, memang orang cakap apa, totally mesin ni dihiasi dengan reka bentuk yang tertentu lah, ada ciri-ciri dia. So tak orang cakap apa, tak terlalu, macam saya cakap tadi, tak terlalu simple. Okay, dia ada, kalau kita tengok pada segi mana-mana sudut pun kita nampak ada corak yang ditekankan. Macam dekat spool, dia ada letakkan corak-corak engrave tadi, corak-corak apa dekat berlubang-lubang tadi tu. Lepas tu dihiasi dengan warna emas, dengan warna hitam, dan tengah tu dia letak apa tu orang cakap extra grip. So daripada spool sampai ke body, setiap sudut tu dia ada point-point dia tu, ada tempat-tempat yang dia tak, orang cakap apa, tak biarkan kosong. Maksudnya masih ada apa tu corak-corak dia. Dan kalau korang tengok dekat bahagian tengah rotor ni pun, dia tak bulat tau, dia ada bentuk lagi dekat sini. Macam saya cakap tadi, dia memang tekankan reka bentuk pada setiap sudut tu, ada reka bentuk. So orang cakap apa, menambahkan lagi keistimewaan mesin ni tadi. Cuma kalau kita tengok dekat bahagian dia punya batang shaft tengah ni tadi,
Okey, batang tengah shaft ni dia tak ada letak apa-apa bearing, ball bearing, cuma dah letak 3 keping washer ni untuk orang cakap apa, mengelakkan daripada gear ni bergerak apa, mudah beralih tempat lah. Dan dekat bahagian tengah rotor ni pun kita tengok dia tak ada letak apa-apa balancing plate lah. Jadi bermakna dekat sini kita faham mesin ni dah diuji dengan cara keseimbangan yang betul, jadi tak perlu tambah apa-apa plate dah. Walaupun mesin yang ada tambah plate tu pun sebenarnya dia dah uji dah, that's why dia tambah plate. Cuma mesin ni dah dicipta dengan keseimbangan yang tepat, jadi tak perlu tambah plate. Okey, itu adalah serba sedikit secara ringkas berkenaan reka bentuk, spesifikasi mesin tadi tu. Jadi totally apa yang saya boleh cakap secara keseluruhannya daripada segi sudut kualiti dan reka bentuk, apa yang saya boleh cakap memang memang menarik untuk dijadikan koleksi, untuk digunakan. Kenapa saya cakap dijadikan koleksi menarik? Sebab dia punya reka bentuk. Reka bentuk dia yang agak garang dengan skim warna dia pun kita tengok warna dia bukannya warna yang lembut, warna dia garang, kombinasi warna yang garang digunakan. Lepas tu kenapa saya cakap dia boleh digunakan dalam keadaan yang ekstrim sekalipun, sebab dia ada tekankan ciri-ciri ketebalan dekat sini lah. Dia so kita cakap kita tak perlu risau mesin ni orang cakap apa senang patah ke ataupun mudah orang cakap apa mudah rosak, bahagian sini mudah patah. Lepas tu tambahan pula kayuhan dia jenis screw in. Kalau kita tahu kalau kayuhan ni jenis screw in dia lebih solid nak dibandingkan jenis yang pakai screw dekat tepi. Okey, itu adalah serba sedikit, tapi apa-apa pun kita akan test juga. Okey, jadi ujian seperti biasa kita akan buat ujian iaitu sebanyak 2 ujian, iaitu ujian daripada segi kelancaran dan daripada segi kekuatan. Ujian daripada segi kekuatan mula kita akan bermula daripada drag. Okey, macam kita tahu tadi maksimum drag dia adalah 8 kilo. Jadi seperti biasa kita akan kunci semaksimum yang boleh dia punya kunci dekat atas ni. Kunci drag ni kita pusing sehabis maksimum yang boleh dan kita akan uji kekuatan dia. Okey, pada ujian pertama, setelah saya buat kuncian yang maksimum, saya dapat kekuatan dia sehingga 11.2 kilo. Maksudnya drag washer ni boleh menahan kita punya kekuatan drag tarikan tadi tu, dia boleh menahan sehingga 11.2 kilo. Dibandingkan dengan yang diberitahu adalah 8 kilo. Jadi itu adalah ujian pertama. Jadi apabila saya buat ujian yang kedua, saya tak ubah apa-apa kuncian dia, gunakan kuncian yang sama, tak ada ubah apa-apa, dan saya buat ujian yang kedua. Setelah saya buat ujian yang kedua, dia jadi menurun sedikit, iaitu dia turun menjadi 10.4 kilo. Jadi nampak tak dekat tu? Ujian pertama adalah 11.2 kilo, ujian kedua adalah 10.4 kilo. Jadi dia punya orang cakap apa? Washer dalam tu dah mula slip sedikit lah. Maksudnya dah mula tergelincir, dah mula makan sedikit lah walaupun sekali ujian, satu ujian. Jadi apa yang saya boleh cakap, 8 kilo yang diberitahu tu adalah recommended yang korang kena pakai. So kalau kata in case korang nak pump lebih pun boleh, kalau kata emergency case tu boleh korang pakai, tapi jangan keadaan yang terlalu kerap. Sebab macam saya cakap, saya buat ujian pertama 11.2, ujian kedua dapat 10.4. Baru satu kali ujian dia dah mula drop. Jadi pada ujian ketiga saya turunkan sedikit kuncian ni, sebab apa yang kita nak bagi tahu, setelah 2 kali ujian yang kita buat, dia punya keadaan apa, dia punya performance drag dah melepasi daripada 8 kilo. 2 kali, dua-dua pun lepas. So pada saya kena riliskan sikit untuk tengok kalau kita riliskan sikit berapa dia boleh pergi. Dan bila saya rilis sedikit, dia punya performance of course akan drop. Okey, dia punya maximum drag daripada first 11.2, second 10.4 dan juga yang ketiga setelah saya uji saya dapat 8.9 kilo. Okey, nampak tak dekat tu? So bila saya riliskan sedikit kunci, automatik dia punya keupayaan cengkaman tu dah menurun sedikit jadi 8.9 kilo. Masih lagi melebihi daripada tahap 8 kilo yang direkomend. Okey, jadi saya pun teruskan juga dengan ujian yang keempat. Okey, bila saya buat ujian yang keempat, saya tak ubah apa-apa dia punya kuncian, dia boleh pergi sehingga 7.5 kilo. Jadi daripada segi sudut kekuatan drag dia, okey, daripada segi strength test, pada pendapat saya 8 kilo adalah recommended yang diberi ketahulah untuk kita pakai. Jadi keupayaan maksimum dia boleh pergi, macam kita tahu tadi, dia boleh pergi 11.2, tapi tak konsisten. Maksudnya dia menurun. Maksudnya kalau kita belasah mesin ni guna melebihi daripada 8 kilo, kemungkinan besar mesin ni hayat dia tak lama. Bukan mesin ni, tapi dia punya washer dalam tu tak tahan lama. Tapi kalau kata, ini ada satu tip, kalau kata korang pakai mesin-mesin jenis macam ni,
dia punya washer ni jenis tak berapa cengkam. Korang nak lebih ekstra, korang boleh beli aksesori, korang cari washer dalam yang jenis pakai yang carbon fiber drag tu, sebab itu memang tip-top. Kebanyakan mesin pancing yang harga 200 ke atas semua dah pakai yang jenis performance yang macam kita review pun ada, kita review 2-3 mesin yang pakai apa tu jenis carbon fiber drag kan. So memang menarik, memang cengkam dia memang padu lah nak dibandingkan dengan itu. So itu option tu korang lah kalau kata korang nak upgrade mesin tadi kan. Itu adalah daripada segi strength test. Jadi daripada segi kelulusan, apa yang saya boleh cakap, untuk dia punya strength test pada saya okey. Saya tak cakap 100% lulus, okey. Sebab kenapa? Sebab saya first dengan second saya uji tadi memang jauh pergi, memang dia boleh pergi jauh, cuma dia drop. Maksudnya dia tak konsisten. Dia drop dia banyak jugalah, hampir 1 kilo juga dia drop. Okey. Lepas tu bila kita release sikit, dia boleh pergi 8.9 kilo. Yang third test tadi tu, dia boleh pergi 8.9 kilo, dan kita ujian yang keempat, dia drop jadi 7.5 tanpa ubah apa-apa kunci. Jadi pada saya dia punya washer ni tak berapa konsisten sikit lah. Okay, tapi kalau kata korang nak pakai untuk guna mancing sekitar bawah 8 kilo, yes, memang okey. Sebab dia tak drop jauh. Dia tak drop jauh sangat. Okey, dia masih dari dalam range, orang cakap apa, range dalam 8 kilo macam tu. Jadi jangan kunci maksimum kalau nak tahan lama dia punya drag lah. Okey. Jadi kita buat ujian untuk ujian kelancaran. Bila kita buat ujian kelancaran, seperti biasa kita akan buat kayuhan secara perlahan. Okey, apabila saya buat kayuhan secara perlahan macam ni, seriously saya cakap mesin ni dia smooth, tapi bila saya buat kayuhan macam ni, saya ada rasa, orang cakap rasa pusingan rotor ni. Rasa pusingan rotor ni ada. Ada punya pusingan tu ada, tapi daripada segi geseran gear dalam ke yang pelik-pelik dekat bahagian dalam tak ada. Okey, yang saya dapat rasa dekat body pemegang ni adalah pusingan rotor tu. Dan juga dia punya kayuhan ada sedikit berat. Kayuhan dia ada sedikit berat. Dia maksudnya dia smooth tapi berat sikit. Faham tak? Dia sebab ada setengah mesin tu bila kita test dia ringan tapi dia kasar. Okey, tapi yang ini dia smooth tapi dia berat sikit. Okey, itu adalah daripada segi bila kita test kayuhan perlahan. Dia punya, macam saya cakap, dekat body kita ada rasa sedikit pusingan rotor tu kita dapat rasa dekat body. Dia punya kayuhan pula ada sedikit berat tapi smooth. Maksudnya gear dalam dia memang cun, tak ada masalah. Mungkin pada saya, andai kata dia lebih tekankan sedikit ball bearing ke sebagainya dekat bahagian-bahagian tertentu, mungkin mesin ni ada sedikit ringan. Okay? Itu adalah pada segi kayuhan tadi perlahan. Dan setelah saya buat ujian kayuhan laju macam ni, untuk kita tengok keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan. Apabila saya buat kayuhan secara laju macam ni, kalau korang tengok, mesin ni macam saya cakap tadi memang totally balance. Memang seimbang. Saya tak ada rasa dia berbuai ke depan ke belakang atau ke kiri ke kanan, tak ada. So mesin ni memang seriously seimbang. Cuma kalau korang tengok dekat skrin sekarang, korang tengok, nampak tak? Dia berhenti dalam keadaan yang agak cepat. Nampak tak? Walaupun kita kayu laju, dia berhenti dalam keadaan yang cepat. That's why saya cakap tadi, bila mesin tu kita uji, dia smooth tapi berat, dia totally akan efek juga. Efek pada bahagian kayuhan. So korang tengok, sepatutnya dia boleh pusing lebih lagi tau. So dia terus berhenti. Tapi saya tak cakap mesin ni gagal. Dia smooth, cuma dia berat. Berat tu mungkin daripada segi rotor ke, atau penggunaan ball bearing yang kurang ke, menyebabkan mesin ni dia sepatutnya boleh pergi lebih lagi hayunan, dia boleh pergi lebih lagi pusingan, tapi dia tak sampai tahap itu. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, bila kita kayu perlahan macam ni, kita ada rasa pusingan rotor tu kita rasa dekat body. Jadi mungkin ada part-part dalam tu yang bergeser lah. Dan bila kayuhan pun ada sedikit berat. Jadi bila kayuhan sedikit berat tu, kita faham lah, hayunan tu dia akan jadi terbatas lah. Walaupun kita kayu secara laju macam ni, so kalau korang tengok, dia terus berhenti tau. Sedangkan dia sepatutnya boleh pergi naik lagi. Sebab macam kita tengok, kalau korang ada tengok lagi video-video saya lain, actually mesin yang bawah 100 pun ada yang bila saya kayu laju macam tu, dia masih lagi free, banyak lagi dia boleh bergerak. Tapi yang ini dia berhenti dalam keadaan yang agak cepat. Sepatutnya dia boleh pergi lebih, tapi dia berhenti dalam keadaan yang cepat. Tapi daripada segi kelancaran, yes, memang dia lancar. Dia memang smooth. Memang daripada segi gear dalam memang tak ada masalah. Sebab saya tak ada rasa benda pelik-pelik dekat dalam. Dekat body tak ada, dekat kayuhan tak ada rasa. Yang ada pun hanya pusingan rotor tadilah rasa. Dan kayuhan sedikit berat. Dan berat itulah sedikit menjejaskan sedikit performance mesin ni tadi. Jadi kalau pada pendapat saya, secara keseluruhan,
untuk Gamer Assassin daripada Bulzen tadi ni, daripada segi 5 rating, saya boleh bagi dia 3 rating saja, 3 strike saja. Daripada 5 strike, saya boleh bagi dia 3 strike saja. Sebab dia banyak kehilangan point dekat itu. Point yang pertama dia hilang adalah dari segi performance washer drag tadi. Sebab kita uji dalam keadaan yang sama, dia punya kunci dia makin drop. Dan bila saya release sedikit supaya kurang sedikit stres kepada washer tu, dia dapat pergi yang tahap yang dia bagi tahu 8 kilo, tapi bila test yang kedua dia drop lagi. So dia dah hilang point dekat situ. Point yang kedua dia hilang adalah daripada segi kayuhan tadi. Kayuhan tadi kita ada rasa sedikit kasar sikit pada bahagian pusingan rotor ni, sebab kita ada rasa dekat body tu. Kita rasa dekat body tu pusingan rotor tu yang membuatkan mesin ni kasar. Kasar dia tak terlalu sangat lah, sebab kasar tu adalah daripada rotor, bukan daripada gear, daripada rotor. Sebab bila kita kayuh macam ni, dekat batang kayuhan ni saya tak ada rasa geseran. Yang saya rasa geseran dekat bahagian body. Jadi datangnya daripada pusingan rotor. Yang kedua, dia punya kayuhan ada sedikit berat, dan bila kayuhan sedikit berat, of course dia punya hayunan pun akan terganggu. Jadi dekat situlah yang menyebabkan dia kehilangan banyak point sebenarnya. Tapi tak heran lah, sebab untuk jenama Bulzen ni dia ada banyak keluarkan mesin-mesin pancing yang dia punya keluaran yang lebih up to date lah, lebih upgrade. Jadi mungkin dekat situ dia ada buat penambahbaikan lah dan dia ubah nama. Jadi ini mungkin untuk kategori yang harga di bawah RM120. Dan untuk pengetahuan anda juga, Gamer Assassin ni ada dua. Satu Gamer Assassin yang standard macam saya pegang ni, satu lagi yang Pro. Jadi pada pendapat saya tak ada yang Pro tu untuk dicuba, sebab saya dapat yang ini saja, dihantar kepada saya yang untuk Gamer Assassin ni saja. Jadi pada pendapat saya mungkin yang edisi Pro tu telah di up to date. So kalau kata korang nak beli yang ni, korang dah tahu result dia. Tapi kalau korang nak cuba yang Pro tu, pada pendapat saya Pro tu of course dia lebih sikit daripada yang ini. Okay, jadi secara keseluruhan apa yang saya boleh cakap, daripada 5 strike saya boleh bagi 3 strike saja untuk Gamer Assassin daripada Bulzen tadi ni. Tapi daripada segi nilai untuk mesin pancing di bawah RM120, okay, kalau korang cari mesin yang ada reka bentuk yang menarik, warna yang menarik, yes, Gamer Assassin korang kena ada dalam koleksi korang. Dan kalau korang tak kisah pasal dia punya performance, korang tak kisah pasal dia punya strength test tadi tu, walaupun dia memang dia capai juga 8 kilo, kalau korang tak kisah semua tu, kalau kata korang nak guna dalam keadaan yang lama, yes, mesin ni boleh pakai sebab dia ada ciri-ciri kekuatan dekat bahagian sini, tak mudah patah. Dia punya kayuhan pun diberi dalam bentuk CNC aluminium yang padat, dan spool dia pun semua diperbuat daripada aluminium. Cuma kelemahan dia daripada segi washer drag tadilah. So macam saya cakap, kalau korang nak pakai, korang boleh beli dia punya aksesori washer drag yang jenis carbon fiber tu, dia lebih padu sikit punya cengkaman, dan of course dia punya maximum drag akan pergi lagi lebih. Tapi hati-hati sebab takut akan merosakkan mesin. Jadi macam saya cakap tadi, kalau untuk harga bawah RM120, yes, berbaloi untuk dibeli. Saya tak cakap dia rugi, dia memang berbaloi daripada segi reka bentuk, warna, spesifikasi dia punya kualiti yang ada, yes, memang berbaloi. Cuma kalau kata korang pentingkan satu mesin yang perfect tu, belum ada dekat dia lagi. Maksudnya dia ada banyak kehilangan point tadi. So korang boleh nilaikan sendiri. Tapi kalau kata korang nak beli, korang boleh klik description dekat ruangan di bawah tu. Dekat situ saya ada letak kedai yang menjual mesin tadi. Okay, owner yang menghantar mesin ni kepada saya. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada mereka yang menghantar mesin ni kepada saya. Dia hantar 3 biji, iaitu Seahawk Falcon Fire, Gamer Assassin dan juga U-Pro Twister. Dia hantar 3 kepada saya untuk di review. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih. Dan kalau kata korang nak beli mesin-mesin tu, korang boleh pergi dekat kedai dia. Actually kedai dia memang cun, customer service dia memang padu. Lepas tu dia punya layanan apa semua memang tip-top. Harga dia memang harga yang berkualiti, dan mesin yang dia jual memang mesin-mesin yang terbaik. Actually nama Bulzen pun banyak dalam kedai dia. So korang boleh lawati kedai dia lah. Jadi itu saja daripada saya buat masa ni. Untuk Gamer Assassin, macam saya cakap, boleh dibeli, tapi kalau seseorang yang mencari kesempurnaan tu tak ada dekat mesin ni. Dia hanya ada kualiti sedikit dan sedikit performance lah. Daripada segi reka bentuk memang tip-top, daripada segi smooth dia memang tip-top. Okay, jadi itu saja daripada saya buat masa ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.